hasil apabila serangan balas Iran, ini hasilnya. Dubai Airport, Abu Dhabi close, Qatar close, Kuwait close, dan 10 military base yang berada di negara Sunni dihancurkan oleh Syiah Iran. Baru dunia bangkit, kenapa kamu serang negara Islam? Saudi mengatakan Islam tak serang Islam. Kalau kamu Islam Iran, kenapa kamu serang kami? Kami tak serang anda, wahai saudara. Mereka yang ada di bawah hidung anda itulah yang kami serang. Apa kamu kata tadi, kata Iran? Islam tak serang negara Islam. Yang Saudi serang Yaman dalam masa 13 tahun itu siapa? Kena sebiji pula. Yang Yaman, negara paling miskin dunia, diserang oleh gabungan Saudi yang paling kaya dunia dengan Amerika yang negara yang paling besar tentera menghancurkan negara yang paling miskin selama 13 tahun. Siapa dia kata? Menteri Luar Iran. Bukan saya kata. Dan yang kami serang bukan kami serang anda, wahai saudara Sunni. Sunni dan Syi'i. Bagi Amerika tak ada beza. Sama ada Sunni dulu yang hancur ataupun Syi'i dulu yang hancur, bagi mereka tak penting. Yang penting Islam pun dihapuskan. Sebelum Syiah hancur, mereka gunakan Sunni. Mereka juga boleh gunakan Syiah untuk hancurkan Sunni. Yang akhirnya kita semua akan dihapuskan oleh mereka. Apakah kita sedar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam Tazkirah Zuhur. Dan hari ini saya diminta oleh Rustia untuk menyentuh peristiwa semasa dalam konteks krisis negara Teluk, peperangan yang sedang berlaku di antara US, Israel menentang Iran. Tajuk ialah krisis negara Teluk, perang Iran, Israel, US. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bertolonganlah di atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di atas dosa dan permusuhan. Bertakwa kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha dahsyat balasannya, siasatnya. Di sini kita diminta supaya bertolongan dalam konteks kebaikan dan tak boleh bersama-sama dalam keburukan. Dalam konteks ini, dalam konteks benar dan palsu, kita tidak boleh berkecuali. Antara zalim dan yang menzalimi, tak boleh kita bertengah di tengah. Kita mesti berpihak benar-benar menentang yang palsu. Di antara kita ramai yang berkecuali. Kita merasakan pelisih lebih baik daripada kita berpihak, sedangkan ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu bertolongan di atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, dan an-nahi, larangan, wala ta'awanu ini ialah larangan yang harus kita hindak. Dalam konteks ini tidak boleh bersama dengan pihak yang batil, yang melakukan dosa dan persetujuan. Tidak terlalu lewat untuk saya mengucapkan selamat hari raya, walaupun hari ini hari yang ke-11 masih selamat hari raya, warahmatullahi wabarakatuh, taqabbalallahu minna wa minkum, shallallahu amal. Mari kita kenang sebelum kita masuk ke tajuk sebenarnya, bagi kita lihat sesuatu hari raya kita di seluruh dunia, umat Islam menyambut hari raya, sama ada negara Islam, negara umat Islam, ataupun negara bukan Islam. Dan kita mulakan dengan Turki. Kita lihat masjid utamanya, Masjid Hagia Sophia, dipenuhi oleh umat Islam pada hari perayaan Idul Fitri baru ini. Bukan sahaja dalam masjid, tetapi melempah sampai ke dataran. Ya, kebetulannya musim itu musim yang sederhana, masa musim spring yang indah. Begitu juga kalau kita lihat di tempat lain, negara bukan Islam, lebih memeranjakkan di Eropah. Tiba-tiba ada seluruh kota Eropah keluarnya Islam bersolat, sama ada dalam masjid ataupun di lapangan. Ini satu suasana di Eropah yang memeranjakkan. Sebab hari ini peperangan yang berlaku di Iran sebenarnya simboliknya, tersiratnya lah menentang Islam, bukan menentang Iran semata-mata. Sama ada Syiah ataupun Sunni, bagi mereka sama saja. Dalam konteks ini kita lihat apabila mereka sasarkan Islam, Islam bangkit di Eropah.
Buktinya apabila hari raya Aidilfitri, kita lihat inilah gambaran, rakaman, gambar Eropah terdiam melihat umat Islam yang ditekan semakin bangkit. Arus air tidak boleh disekat. Di Amerika, negara superpower terkenal dengan perancangan mereka untuk menyerang dunia. Tidak ada dunia selamat. Tidak ada dunia selamat daripada Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Setiap tahun berpuluh-puluh negara yang diserangnya. Sejak puluhan tahun lepas. Bahkan sudah masuk 100 negara. Tetapi ketika mereka merancang sesuatu di negara Amerika sendiri, New York umpamanya, umat Islam keluar ribuan lautan manusia bersolat di tempat terbuka. Dan ini menggoncangkan kota New York. Lebih lagi, Datuk Bandarnya keluar bersama. Datuk Bandar New York keluar bersama yang baru dipilih. Dan ini memberikan sesuatu yang bercanggah dengan hasrat asal mereka melancarkan peperangan. Di Australia masjid tidak mencukupi sama seperti Eropah. Tetapi ada peristiwa yang ganjil di sini. Gereja menawarkan ruangan untuk digunakan oleh umat Islam untuk bersolat. 600 umat Islam masuk dalam gereja bersolat. Sama ada gereja ini telah dibeli umat Islam ataupun gereja ini masih dipunyai oleh gereja, tak pasti. Tetapi gereja ini pertama kali digunakan umat Islam, barangkali kosong. Boleh jadi umat Islam sewa, boleh jadi diberi percuma, wallahu a'lam. Tetapi menggambarkan sesuatu yang Islam bangkit di seluruh dunia, timur dan barat. Rusia, ini ialah gambaran Rusia walaupun bulan Februari, tetapi bulan Mac, tetapi masih sejuk. Gambarannya di sekitar Masjid Moskow, di sekitar Masjid Saint Petersburg, umat Islam memenuhi, dan ini gambaran di Rusia. Kata berita ini bukan Mekah ini. Ini bukan Mekah, bukan negara Islam. Tetapi di Moskow, lautan manusia menunaikan solat Aidilfitri, dan cukup menarik, Presiden mereka membuat ucapan selamat Aidilfitri yang jarang berlaku negara Islam. Inilah gambaran yang kita lihat, dan hari Aidilfitri di Rusia, orang pakai Islam yang menyaksikan umat Islam mendirikan solat Aidilfitri, mereka memeluk Islam seramai 40 orang pada pagi penyaksian solat Aidilfitri, menggambarkan sesuatu yang berlaku yang bercanggah dengan anggapan bahawa Islam ditekan, dia akan berkurangan, tetapi makin bercambah. Jangan lupa di Jerusalem, kita jangkakan Masjid Haram, bukan Masjid Aqsa, akan dipenuhi limpahan umat Islam, tetapi kosong. Masjid Aqsa tidak ada seorang pun yang dibenarkan solat Hari Raya Aidilfitri. Sejak ratusan tahun atau puluhan tahun, di sini dikatakan sejak 839 tahun, Masjid Aqsa tidak pernah gagal dimakmurkan dalam Aidilfitri. Tetapi tahun ini, tahun yang dilarang sama sekali. Israel tidak membenarkan umat Islam mendirikan salat Aidilfitri pada tahun ini. Dan hari Jumaat lepas ialah hari Jumaat yang keempat. Masjid Aqsa tidak dapat mendirikan solat Jumaat. Mereka tidak benarkan solat Jumaat. Bahkan dalam beberapa puasa lepas, solat tarawih pun tidak dibenarkan. Jangan lupa tentang nasib saudara kita di Palestin, di Gaza khususnya. Di celah-celah bangunan, di celah-celah timbunan, runtuhan, mereka sama seperti kita mendirikan solat Aidilfitri, tetapi Syawal yang hilang serinya apabila mereka dibom 2 tahun lebih, yang membunuh lebih 70,000 rakyat yang tidak berdosa. Dan selepas itu Israel masuk ke West Bank untuk memperluaskan jajahannya. Dan inilah suasana yang kita saksikan di Gaza, cukup sayu. Apa yang menariknya ialah gambar sedih. Sama ada bulan puasa ataupun lepas puasa tidak pasti, ini di tengah-tengah runtuhan. Diambil gambar ini oleh wartawan ataupun satelit.
seorang anak-anak kesorangan keluar daripada jendela bangunan, membawa 2 beg dan teroyuh hayang di jalan itu. Dirakamkan sama ada slide atau tidak. Gambar ini disiarkan dalam beberapa hari lepas. Gambar ikonik menggambarkan Syawal yang lesu di Gaza. Inilah suasana Islam menyambut hari raya. Tetapi di Gaza, satu perkara yang ganjil berlaku. Makam ataupun perkuburan syahadat yang dibedil, dibunuh oleh Israel selama 2 tahun, ditanam dikebumikan tempat yang terbuka ini, kubur masal. Tiba-tiba mereka pergi melawat hari raya penuh dengan pohon bunga. Bunga-bungaan yang warna kuning. Penuh. Seolah menggambarkan keindahan penduduk makam tersebut. Dan ini kebetulannya di Palestin ataupun di kawasan Timur Tengah, kawasan Spring. Musim Spring telah mula, maka bunga bercambah dan yang mereka herankan, tanah ini belum ada bunganya sebelum ini. Dan hari raya mereka melawat saudara mereka yang telah taubat, maka ini hasilnya. Satu berita yang sangat menakutkan di Israel. Para tawanan Palestin Gaza seramai 10,000 yang ditawan. Kecil, besar, tua, wanita, lelaki. Parlimen Israel telah mengeluarkan satu undang-undang baru bahawa mereka boleh dibunuh disebabkan penjenayah yang mereka lakukan. Sedangkan mereka ditangkap oleh Israel dan undang-undang baru menyatakan mereka boleh dihukum mati. Dan sekarang menunggu masa untuk dilaksanakannya. Sebaik saja parlimen mereka gazet undang-undang ini, maka pelaksanaan bunuh akan dilakukan. Tuan-tuan, mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama melakukan sesuatu. Saudara kita selama 10,000 dalam suasana yang sangat getih. Dan dunia kelihatannya sepi. Marilah kita insaf bagaimanakah sikap dunia, dan inilah jenayah perang yang sebenarnya. Mereka ditangkap tanpa sebarang dosa, tanpa senjata, kanak-kanak, wanita, lelaki, dimasukkan dalam penjara dan parlimen mereka meluluskannya. Aqsa, yang sebagaimana sebutkan tadi, ini minggu lepas atau hari Jumaat lepas, esok kita Jumaat lagi atau lusa Jumaat lagi, maka lusa Jumaat yang kelima dilarang salat Jumaat di Masjid Aqsa. Umat Islam memilih di luar pagar. Di luar pagar Masjid Aqsa, mereka di tepi jalan, mereka mendirikan solat. Beberapa kumpulan umat Islam hanya mampu mendirikan solat. Dan Masjid Aqsa kelihatan di samping mereka. Inilah kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Dan sekarang mereka mencuba Iran. Selepas Palestin, selepas Gaza, mereka mencuba West Bank. Mereka mencuba Lebanon. Mereka mencuba Yaman. Sekarang giliran Yaman, sekarang giliran Iran yang mereka lakukannya. Mereka membunuh anak-anak perempuan yang masih lagi belasan tahun sebagai permulaan kepada peperangan. Dan ini ialah kita kenang kembali sejarah yang lalu. Bagaimanakah ketika Masjid Aqsa dibebaskan oleh Salahuddin Ayyubi? Dia tidak pernah senyum. Dia kata dia tidak akan senyum selagi dia tidak membebaskan Masjid Aqsa. Waktu kecil, kanak-kanak bermain, dia tidak bermain dengan kanak-kanak. Ayahnya berpesan, wahai Salahuddin, ayah berkahwin dengan ibu anda, bukan perkahwinan biasa. Ayah berdoakan supaya lahir anak lelaki yang berjuang, yang bakal membebaskan Masjid Aqsa. Kamu tidak boleh bermain seperti kanak-kanak lain. Dan tanamkan azam untuk membebaskan Masjid Aqsa. Daripada kecil dia latih dan dia tak pernah senyum. Selepas usaha yang gigih, Allah telah membuka Masjid Aqsa
Dan itulah pembukaan yang agung. Apa yang menariknya lah, apa yang sedihnya lah, negara Sunni yang menyaksikan Masjid Al-Aqsa. Barangkali mereka condemn Israel, sedangkan mereka bersama Israel. Mereka menjalani pertahanan bersama dengan Israel dan Amerika. Masjid Al-Aqsa diruntuhkan. Apa yang mereka lakukan ialah mereka mengatakan kami tidak gembira dengan sekatan ke atas Masjid Al-Aqsa. Kami condemn Israel. Rusia membuat komen, apakah negara Arab yang berada di Timur Tengah melihat Masjid Al-Aqsa ini sebagai satu perkara yang kecil? Perkara yang kecil, sedangkan dia adalah kiblat utama Islam. Kelihatannya, kata Rusia, Menteri Luar Rusia mengatakan, seolah-olah pemimpin Arab lebih takut pada Trump berbanding dengan Allah SWT. Dia bukan Islam dan dia adalah daripada negara komunis. Negara komunis memberi komen bahawa pemimpin Arab kebanyakannya takut kepada Trump berbanding dengan Allah SWT. Dan apa yang berlaku ialah Hari Raya Aidilfitri disambut ketika peperangan sedang memuncak. Peperangan antara Iran dan Israel Amerika sedang memuncak. Apa yang dipesan oleh Iran? Marilah kita bersatu untuk membebaskan Palestin. Palestin negara Sunni. Kami negara Syiah. Syiah dan Sunni mari kita bersatu dan sekiranya Iran menang, Palestin merdeka. Ini janji kami. Sedangkan sebahagian Islam mengatakan, kenapa kita harus bersama dengan Syiah? Dan mereka berada di tengah-tengah, berkecuali barangkali. Lebih malang kalau mereka berpihak pada musuh. Mereka mengatakan, tak boleh bersama dengan Syiah. Sedangkan mereka bersama dengan Amerika. Amerika itu Sunni ke? Alasan mereka palsu. Sedangkan yang membela Palestin selama ini, membela Gaza, ialah Iran. Dan janji Iran, sekiranya Iran menang, Palestin merdeka. Gaza, Palestin merdeka, dan mari kita sama-sama bersatu. Rakyat umat Islam, sama ada Syiah ataupun Sunni, bagi Al-Yahud dan Nasara, bagi mereka sama. Sama ada Syiah dulu yang hancur, ataupun Sunni dulu yang hancur, tak ada masalah. Yang penting Islam dihapuskan. Itu kata-kata daripada timbalan ataupun daripada Menteri Pertahanan Amerika yang kita boleh sebut insya-Allah pada hujungnya. Tuan-tuan semati. Sekarang selepas hari raya, kelihatan peperangan telah berubah arah. Yang kita sangkakan Iran akan jatuh dalam seminggu, rupa-rupanya Amerika yang tidak bertahan sebab sudah kehabisan senjata. Dan oleh sebab itu, Iran memberi pesanan kepada Palestin. Wahai Palestin, bersedia untuk mengambil alih Israel. Bukan main-main. Israel telah hancur. Rakyat mereka telah keluar. Kerajaan mereka telah porak-poranda dan sekarang bersedia untuk mengambil alih Tel Aviv. Ini disebut oleh pemimpin tinggi tertinggi Iran. Bukan main-main. Iran bersedia untuk membebaskan Sunni. Sedangkan Sunni tak menyokong Syiah. Lebih lagi negara Arab. Mereka lebih cenderung kepada Al-Yahud wa Nasara. Buktinya mereka berikan bumi mereka sebagai military base kepada Amerika. Di belakang Amerika adalah Israel. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. In yamsaskum qarhum faqad massa qawma qarh. Wa in yamsaskum qarhum faqad massa qawma qarhum misluh. Wa tilka ayyamul bainan nas. Wa ya'lamu alladziina amanu atakhadha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan sekiranya kamu mendapat luka parah, maka mereka yang menentang kamu juga mendapat luka parah yang sama seperti kamu. Hari-hari Allah gantikan di antara manusia
sekali untuk kamu dan sekali untuk mereka. Tujuannya wa innamal ladzina amanu, supaya Allah uji siapakah yang sebenarnya beriman. Wa takhadha minkum syuhada, dan Allah mengambil daripada peristiwa itu para syuhada. Sekiranya kamu menang, ialah pertolongan Allah. Sekiranya kamu terbunuh, itulah hadiah syuhada dari Allah SWT. Umat Islam tak pernah rugi. Menang, kalah ialah perjuangan. Menang, mendapat kelebihan, dan syuhada ialah kejayaan. Wallahu yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak suka pada orang yang zalim. Kita lihat bagaimanakah nasib Gaza selama 2 tahun lebih. Hancur lebur, hancur dan musnah, dan demikianlah berlaku pada esok hari ini. Kalau sebelum ini kehancuran seperti ini kita saksikan berlaku di Gaza, hari Allah gantikan. Allah gantikan bangunan yang cantik indah di Tel Aviv telah menjadi Gaza, seolah Gaza baru. Allah gantikan hari, Allah gilirkan hari, sehari untuk kamu, sehari untuk mereka. Tujuannya untuk menguji kamu. Menang ataupun kalah, dua-dua ujian. Tugas anda ialah berjuang. Kemenangan urusan Allah. Kalaulah Gaza telah hancur lebur, maka sekarang Tel Aviv hancur lebur. Ini Tel Aviv. Tak ada beza antara Gaza dengan Tel Aviv. Tel Aviv hancur dalam masa sebulan. Sekarang hari ini telah masuk 31 hari peperangan Iran, Israel, Amerika. Gaza dihancurkan dalam masa 2 tahun. Tel Aviv dihancurkan dalam masa 1 bulan. Sama. Setara. Hari berganti. Allah tukarkan hari masing-masing. Dan gambar sekali lagi muncul. Kalaulah sebelum ini Gaza yang kelaparan, hari ini Israel yang kelaparan. Berita kemusnahan tidak boleh disiarkan. Pemberita yang menyiarkan kemusnahan Tel Aviv akan ditangkap, hukumannya 5 penjara. Rakyat Israel atau bukan Israel yang menyiarkan kemusnahan akan dikenakan hukuman yang sama. Dulu kita lihat umat Islam yang lapar, sekarang Israel yang lapar. Israel kelaparan, jutaan warga mereka telah keluar dari pembangunan sebab mereka disediakan kubu bawah tanah. Paling dalam 100 meter. 100 meter pun perlu berpandu Iran boleh sampai. Nak berhenti di mana lagi? Nak sembunyi ke mana? Mereka keluar. Keluar di padangan terbuka dan mereka kelaparan. Apa yang berlaku sekarang sebagai sinopsis? Ini berita dalam 2 minggu lepas ataupun minggu lepas. Apakah yang mereka dapat? Apakah hasil peperangan ini? Berapa ramaikah pemimpin Hamas yang terbunuh, yang telah syuhada? Lebih 70,000 umat Islam yang telah terkorban, yang syuhada di Gaza. Dan sekarang ialah statistik di Israel. Mengikut Rusia yang berikan data ini. Amerika tak pernah keluar. CNN tak pernah keluar, tapi Rusia yang keluarkan. Apakah Rusia boleh dipercaya atau tidak? Saya serah kepada Tuhan. Sedara yang diberikan Rusia, 56 jeneral pemimpin tertinggi Israel yang terbunuh. 732 Mossad, pemimpin Mossad yang terbunuh. Ini Rusia yang bagi, bukan daripada SNN, bukan daripada Iran. 732 Mossad yang terbunuh. 1198 tentera udara yang terbunuh dan 3,462 tentera yang selain pada tentera udara yang terbunuh. Ini data 2 minggu lepas. Ini pun data yang diberikan oleh Rusia. Rusia punya maklumat intelijen yang lebih canggih daripada Iran. Mayat bergelimpangan. Ini mayat tentera Israel yang bergelimpangan, yang tak pernah disiarkan oleh CNN. CNN mengatakan tentera Islam, tentera Israel, tentera Amerika yang terbunuh hanya 3 orang. 3 orang. Cuba tengok.
3 orang mengikut CNN. Itu pun bukan tentera tinggi, dia panggil serviceman. Tak tahulah apa status serviceman. Boleh jadi macam constable lah. Tetapi apa yang berlaku ialah general mereka yang terbunuh. 56 general, bukan main-main. 12 general daripada 26 general ini yang merancang peperangan ini. Yang merancang peperangan ini antaranya 12 top general mereka pun terbunuh. Ada gambar lepas ini insyaAllah. Zionis lari daripada negara mereka. Ini benar-benar lari. Sedangkan mereka mendakwa negara ini ialah negara yang Allah janji pada mereka. Tuhan janji pada mereka. Kenapa nak lari? Mereka adalah the chosen people. Mereka lari. Tengah jalan lapar. Dan lebih baik daripada nasib Gaza sebab sempadan dibuka. Mereka boleh masuk Jordan. Mereka boleh masuk Syria. Berbeza dengan Gaza, disekat. Rafah disekat. Makanan dihalang. Sempadan. Semua sempadan disekat untuk Gaza. Tetapi mereka terbuka. Mereka lebih baik. Tetapi mereka merasakan sebahagian daripada apa yang dirasakan oleh penduduk Gaza. A'udzu minasyaitonir rajim. Allah alladzi saqalakum Allah alladzi saqamal bahr Allah alladzi saqamal bahra tajri fil fulki fihi bi amrih. Allah alladzi saqamal bahra tajri fil fulki fihi bi amrih. Wa litabtagu min fadlihi wa anlakum tashkurun. Dan Allah lah yang mudahkan kepada kamu lautan supaya bahtera berlayar lautan dengan urusan Allah, supaya kamu dapat mencari kelebihan Allah daripada laut, perniagaan, peperangan, dakwah dan sebagainya. Wa lahum tashkurun, wa lakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Wa sakharakum ma fis samawati wa ma rabb. Wa sakharakum ma fis samawati wa ma rabb jama'un inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Dan Allah memudahkan kepada kamu seluruh yang ada langit dan bumi, seluruhnya untuk kamu. Dan sesungguhnya Allah, sesungguhnya itu ialah ayat-ayat bagi mereka yang berfikir. Kita terus ke laut Selat Hormuz. Selat nadi perniagaan dunia. Ini ialah Selat Hormuz yang sempit, yang mengendalikan sekitar 20% dagangan dunia. Minyak petrol melalui kawasan ini seluruh dunia. Selat yang sempit di antara semenanjung dengan Iran. Apabila peperangan meletus, amarat Iran telah diberikan sebelum peperangan lagi. Sekiranya mereka menyerang kami, kami akan tutup. Dan kami legitimate untuk melakukannya sebab kami dipertahankan negara, pertahankan diri. Kami diserang, memang benar. Iran diserang oleh Israel, membunuh 176 anak-anak perempuan di sekolah yang masih kecil. Kemudian mereka membunuh pemimpin-pemimpin Iran, pemimpin tentera Iran, termasuklah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, terbunuh dalam serangan awal. Maka legitimate untuk kami menutup Selat Hormuz sebagaimana disebut oleh Iran awal-awal lagi. Maka secara resmi Selat Hormuz pun ditutup. Dunia pun riuh rendah sebab ekonomi jatuh menjunam. Baru satu selat. Ada satu selat lagi di sebelahnya, Selat Al-Mandeb, belum ditutup. Yang jangka ditutupkan dalam hari-hari yang akan datang. Kalaulah selat ini 20% membawa dagangan dunia, yang satu lagi 20% ditutup dalam 2-3 hari lagi, maka 40% aliran minyak dunia tertutup dan dunia lumpuh. Termasuk negara yang tidak terlibat. Timur dan Barat, Utara dan Selatan akan terlibat. Rupa-rupa yang selama ini inilah nadi. Kita tak sedar, nadi dunia ditutup. Apa yang disediakan Iran ialah drone kamikaze. Sama ada melalui bawah laut ataupun di udara, di atas muka laut, dua-duanya bersedia untuk menyerang kapal yang cuba melalui selat yang ditutup. Hasilnya, pertama ialah kapal minyak Amerika ditembak.
benar-benar. Kami telah janji, kami lakukan. Ini benar-benar kapal yang membawa 12,000 tan. Ditembak buat pertama kali. Kemudian tangki-tangki minyak ataupun kapal tangki lain yang membawa minyak sama, yang ada hubungan dengan Israel dan Amerika, turut menerima nasib yang sama. Negara-negara yang terselamat ialah negara yang diberikan syafaah oleh Iran. Antaranya ialah ini senarainya. China, Rusia, Iraq, Pakistan, India, Spanyol, Malaysia, alhamdulillah. Thailand apa boleh? Pada mulanya disekat. Turki, Jepun. India dan Thailand disekat. Saya dipahamkan pada awalnya, tapi dalam setara akhir termasuk. Sama ada tepat ke tidak, setara ini saya tak pasti. Hanya beberapa buah negara yang boleh lulus. Tetapi minyak tidak dapat disekat kenaikan harga. Sama ada boleh lalu atau tidak, minyak tetap naik. Ada negara yang mengekspor minyak mentah tetapi terpaksa membeli minyak yang diproses. Maksudnya kita hanya pendapatan tapi harga minyak sama seperti dunia. Coba tengok di slide yang kecil ini. Di slide ini ada pulau bernama Pulau Karash yang menjadi tempat ekspor terbesar minyak Iran. Di sinilah dia ekspornya minyak mentah ke luar negara. Dan inilah yang menjadi sebab bagi Amerika untuk menjadi Iran untuk mendapat pulau ini dan untuk menawan minyak, untuk sedut minyak Iran untuk menyerang negara lain. Perancangan Amerika ialah hancurkan Venezuela, sedut minyak Venezuela sebanyak-banyak untuk serang Iran. Hasilnya mereka telah menangkap Presiden Venezuela. Minyak Venezuela disedut, digunakan untuk menentang Iran. Perancangan mereka, Iran akan jatuh dalam masa 1 minggu. Minyak Iran akan disedut dan digunakan untuk menyerang sama ada Pakistan ataupun Turki ataupun Cuba ataupun Meksiko. Belum pasti. Tetapi sekarang sudah 1 bulan. 31 hari atau 32 hari ini, Iran tak jatuh-jatuh. Bahkan yang nampak jatuh ialah Amerika sendiri. Nampak yang gayanya bukan Iran yang bakal jatuh, tapi nampaknya Amerika. Perancangan mereka tidak jadi dan mereka sekarang sudah menuju ke Cuba dengan harapan bahawa Iran sudah jatuh. Tetapi pulau ini belum dapat ditawan lagi. Tengok peta yang dilukis ini. Asalnya semua kapal boleh lalu ikut yang aliran biru. Maksudnya ada luas kawasan yang boleh lalui, kawasannya sempit ini. Berapa kilometer tu? Kemudian sekarang disempitkan oleh Iran. Yang ini kapal Iran berkawal dan yang boleh kapal dunia lalu antara 2 pulau. Pulau Larik dengan Pulau Koshan. Itu yang boleh lalu. Semua kapal mesti lalu situ. Sangat sempit. Macam jantung yang telah tersumbat. Sempit. Sempit dada. Hampir kena attack dunia. Dan dengan kawalan itu, maka dunia tak boleh lepas daripada kawalan Iran. Menyebabkan ekonomi jatuh dengan cepat. Malaysia dapat lepas. Indonesia tak lepas. Kenapa kami tak lepas? Sebab bodi baik dibalas baik, bodi jahat sedemikian juga. Itu jawapan Iran. Kami tawar hati dengan Indonesia. Sebab ini. Tuan tengoklah apa sebabnya. Ekonomi jatuh meredup. Dalam masa peperangan ini ialah data minggu lepas. Kerugian yang terlibat dalam market bursa sebanyak 11.5 trilion. Bukan bilion, tapi trilion. 11.5 trilion yang dunia sempit dada. Bukan Iran. Bukan Iran saja. Iran memang telah disekat ekonomi mereka begitu lama. Tetapi sekarang dunia, termasuk Amerika. Bursa Amerika sendiri rugi sehari trilion. Data ini today, ini bukan hari ini. Ya, saya ambil ini minggu lepas. Hari yang saya ambil ini, Wall Street Journal, bursa Amerika kerugian 1 trilion dalam 1 hari.
Bayangkan bagaimanakah dahsyatnya. Rakyat Amerika merempat. Makanan tak mencukupi. Wang rakyat digunakan oleh mereka untuk menolong Israel menyerang Iran. Tentera Amerika yang mati, tentera Israel disimpan di hotel. Rakyat bangkit menentang. Sekarang 31 Mac semalam 2 hari lepas. Semalam. Ialah titik tolak kepada Trump. Katanya parlimen mereka, kongres mereka membuat keputusan. You are fired. Itulah berita yang kita dengar, tapi 31 bulan, sekarang kita satu, mereka baru 31. Sekarang putusannya. Apa yang berlaku ialah, apakah yang Amerika capai? Mereka masuk ke Iran untuk membebaskan, untuk membuka, katanya, membuka Selat Hormuz yang ditutup. Tapi sebelum perang tak buka. Selat Hormuz tak buka sebelum perang. Apa yang mereka dapat? Sekarang ditutup. Mereka tak boleh nak buka. Maksudnya, mereka tak dapat apa-apa kecuali kematian tentera yang ramai. Itu sebab rakyat bangkit menentang Trump hari ini. Apa yang kamu dapat? Minyak tak dapat. Ekonomi jatuh. Yang sebelum ini Selat Hormuz terbuka. Sekarang ditutup. Yang kamu nak buka melibatkan trilion satu hari. Untuk menghantar tentera dunia. NATO dan sebagainya. Tetapi NATO menolak. Kalau Amerika pun tak dapat mengalahkan Iran, yang lain dapat menghidu nasib mereka. Ini Presiden Obama. Obama membuat tempelak kepada Presiden sekarang, Trump. Kamu kata Iran ada nuklear. Dulu kamu kata Iraq ada nuklear ataupun senjata musnah. Bila Iraq hancur, tak ada. Sekarang bangsa bersatu mengatakan Iran tidak ada nuklear. Yang Iran ada ialah uranium. Uranium dengan senjata nuklear dua perkara berbeza. Memanglah senjata nuklear dibuat daripada uranium, tetapi seluruh dunia ada uranium. Dekat universiti kita pada uranium. Kita dalam fizik dulu kita belajar uranium juga. Sini pada juga tak tahu. Juga. Ada uranium bukan masalah nuklear. Yang kamu kata nak bagi hancurkan senjata nuklear. Sedangkan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terkorban, membuat fatwa tidak boleh negara Islam punyai nuklear. Sebab dalam akhlak Islam, peperangan tak boleh membunuh secara massal. Anak-anak tak boleh dibunuh. Orang tua tak boleh dibunuh. Masjid tak boleh diruntuhkan. Pohon tak boleh tebang. Kalau guna nuklear, bukan saja manusia yang terbunuh. Alam semesta semua. Alam sekitar. Termasuklah haiwan dan tumbuhan. Oleh sebab itu, Iran mengharamkan nuklear. Kamu bunuh Ali Khamenei. Yang naik ialah Mujtaba, anaknya. Mujtaba kata sekarang kita boleh. Sebab untuk kisos kepada mereka, kita mesti ada nuklear. Sekarang benar-benar Iran ada nuklear. Baru siap 3 hari. Kamu nak pergi hapuskan nuklear. Sekarang nuklear telah ada. Sebelum ini tidak ada. Sekarang kamu pergi serang dia, nuklear ada. Kamu tak dapat apa-apa. Sama kemudian alasan keduanya lah, kamu pergi untuk dapat minyak. Selat Hormuz dibuka sebelum peperangan. Sekarang ditutup. Apa yang kamu dapat? Dapat bala. Kata siapa? Obama. Sikit Obama ni. Sikit. Katanya keluarga dia ada ke Indonesia. Saya tak pastilah. Jadi, Amerika kata tak apa. Kita buat terusan. Kita buat terusan. Itu terusan baru ni. Berapa triliun ni? Berapa bilion? 200 bilion dia punya kos. Bila nak siap? 2 tahun kali. 3 tahun. Yang kita kisahnya minyak hari ni. Bukan minyak 3 tahun akan datang. Ini kamu cari bala. Kata rakyat Amerika kepada presiden mereka. Kata pemimpin. Sebab sebenarnya Amerika terpaksa tunduk kepada Israel dengan sebab ada dana dia. File Epstein. Itu ya sebabnya. Okey, kita buat serangan dadak. Selama ini kita serang Iran di atas. Sekarang kita turun ke ground. Daripada 2 hala. 1 laut, 1 darat. Sila datang, kata Iran. Sila datang.
Kami sedang menunggu. Mula-mula daripada laut, datang daripada Strait Hormuz dengan kapal besar mereka. Mula-mula sekali, berita yang saya terima 2,000 lebih yang mereka hantar tentera laut mereka untuk masuk melalui Strait Hormuz. Berita ini kata 6,000 dan ada berita lain kata 10,000. Yang mana benar, tetapi masuknya mereka telah masuk. Masuk dan maksud perangkatlah. Kalau masuk Strait Hormuz, terperangkatlah. Ya, sila datang. Kata-kata yang paling terkenal dalam peperangan Iran-Israel ialah we are waiting. We are waiting for you, we are waiting for them. Ini kata-kata yang paling terkenal. Ini ialah ikonik. Kata-kata ikonik. Kami bersedia. Dan kata timbalan Presiden Iran, dia kata, kamu masuk neraka. Masuk Strait Hormuz, masuk neraka. Kamu tahu tak ada orang pernah balik dari neraka. Tak ada siapa yang pernah balik semula daripada bila masuk neraka. Itu kata-kata yang disebut oleh Muhammad Reza, iaitu timbalan Presiden Iran. Kamu masuk ke Pulau Karash, laut Strait Hormuz, maksudnya kamu masuk neraka. Tak ada rekod orang masuk neraka keluar balik. Tapi mereka masuk. Mereka masuk, tetapi hati mereka berbelah lagi. Apa yang dilaporkan secara tidak resmi ialah tentera terbaik Amerika ini daripada Delta Force. Mereka bincang. Sepatutnya Israel yang masuk, tapi kita dikorbankan. Kalau kita lawan, kita mati. Lebih baik kita menyerah diri. Kita serah diri, kita ada kemungkinan kita boleh hidup. Itulah yang dilakukan. Mereka masuk, serah diri. Sebab nak masuk daripada darat di Iran, kena tengok geografi dulu. Iran ini duduk dataran tengah, semua gunung keliling dia. Nak masuk dari mana? Inilah tempat yang sangat strategik dalam peperangan. Alexander the Great, satu masa dulu, dia dapat tawan dunia daripada barat sampai ke Mesir, dia tawan dengan mudah. Sebab tanah datar, dia kuat. Dia takut masuk Iran. Dia takut masuk India. Itu sebab India selamat. Alexander the Great ingin menawan seluruh dunia yang dia dapat tawan sampai ke Afghanistan. Sampai ke Uzbekistan, ataupun disebut ketika itu namanya Mawara' an-Nahr. Dan dia kahwin dengan puteri Uzbekistan, namanya Rozana. Maka orang Uzbekistan masih berbangga sekarang. Maksudnya wanita tercantik dunia ialah orang Uzbekistan, sebab Alexander Great punya pilihan yang sangat ramai. Tapi dia pilih permaisuri dia, orang Uzbekistan. Ketika itu namanya Samarkand. Ketika itu namanya ialah Mawara' an-Nahr, Penzonia. Kalau tuan pergi ke Uzbekistan, memang wanita mereka cantik. Saya pergi ke duta kita kata, saya menyesal saya datang dah tua. Kalau saya datang muda-muda dulu, boleh jadi saya tak balik Malaysia. Dia kata kat saya, duta kita di Uzbekistan, cuba tengok tu, tukang sapu dia macam Ratu Cantik Malaysia. Tukang sapu dia macam Ratu Cantik Malaysia. Itu orang Mawara' an-Nahr. Dan Alexander the Great mengahwini puteri Rozana. Rozana menjadi nama komersial ini. Ada alat-alat perfume nama Rozana daripada puteri tersebut. Dia tak masuk direct ke Iran, sebab masuk ke Iran dia kalah. Sekuat-kuat Alexander the Great, walaupun dia dapat menguasai Iran akhirnya, tetapi dia tak berani secara berdepan dengan Iran sebab gunung. Kalau Amerika tak belajar sejarah ini, silakan. Kamu datang daripada darat, datang dari laut, dua-dua sama. Dia mula dengan laut. Tujuannya ke Pulau Karash. Di sini ialah tempat simpanan minyak ataupun spesimen minyak Iran yang terbesar, yang mengeksport kepada dunia
daripada pulau ini. Ada 6 pulau sebenarnya. Tapi pulau ini adalah pulau yang paling besar. Ada 6 pulau yang menjadi target Trump. Trump ingin kuasai 6 pulau dan kemudian sedut minyak masuk menawan Mexico. Menawan Canada. Kata betul lah. Jiran dia, Canada dan juga Mexico nak ditawan oleh Trump. Kemudian akhirnya dia buat perancangan sama ada Greenland ataupun Cuba. Akhir sekali dia kata Cuba. Kita mau dengan Cuba. Dia sudah jangka pulau ini dikuasai oleh. Sampai hari ini tak nampak gaya lagi. Tentera yang dihantar tersadai. Kata Menteri Luar Iran, come closer. Dia dah masuk, come closer. Kami tunggu. Dan kamu masuk kubur kamu sendiri. Kamu gali kubur lah kalau masuk ke kawasan ini untuk mengambil pulau yang dimasukkan dan 6 pulau yang berdekatan, kamu masuk kubur sendiri. Kamu masuk neraka dan tak ada lagi orang boleh keluar daripada neraka. Kamu tak boleh keluar selamat. Selain pada itu, kami tunggu dengan 1 juta. Kamu masuk dengan 6,000, kami tunggu dengan 1 juta. Boleh jadi ini adalah perang sarah. 1 juta, tak perlu 1 juta. Atas 10,000 pun cukup dah. Kami tunggu dengan 1 juta. Maksudnya bukan sahaja untuk Selat Hormuz, tetapi untuk ground attack ataupun untuk pertahanan darat. Dan pelajar-pelajar kami, anak-anak kami yang sekolah rendah, mereka minta untuk mereka menjadi tentera tambahan. Sebab adik-adik mereka yang perempuan dibunuh oleh Amerika. Sedang belajar di sekolah. Dibunuh tanpa sebab. Serangan pertama Amerika terhadap Iran ialah kepada kanak-kanak. Kami tak sanggup mati biasa. Biar kami angkat senjata. Ini anak-anak daripada Iran. Anak-anak kita sedang main mercur sekarang. Anak sebaya ini main mercur di Malaysia. Tetapi mereka telah menawarkan diri. Pemerintah Iran bersetuju. Walaupun dikritik. Dunia kritik anak 12 tahun tidak boleh terdedah dengan medan peperangan. Baginda Rasulullah juga tidak membenarkan usia yang lebih rendah daripada 16 tahun. Dalam peperangan Badar, Rasulullah membenarkan pemuda yang sudah mencapai 16 tahun. Tetapi 12 tahun sekarang. Negara Islam pun tentang, Sunni pun tentang, dunia pun tentang. Tak apa, kami ingin mati. Bukan kami paksa anak-anak ini bersedia untuk pertahankan. Tengok di Palestin. Tengok di Gaza. Yang berjuang, yang paling bantu itu hanya 8 tahun. 7 tahun. Kami 12 tahun. Kami rela untuk berjuang bersama dengan pasukan senior kami. Ini kanak-kanak Iran. Bukan kanak-kanak kita. Kita banyak berjuang di jalan lurus. Highway. Speeding. Malam raya. Mati. Bergolek di jalan raya. Mari kita berjuang jalan lurus. Kata mereka kami sudah berjalan jalan lurus. Speeding di highway. Bandingkan dengan anak-anak kecil Iran. Yaman pula. Yaman istihad kami istihakan perang atas mereka. Kami bukan sediakan 1 juta. Kami sediakan 3 juta. Boleh jadi ini ialah psikologi. Maksudnya, yang menolak Iran sekarang ialah Yaman, Lebanon. Sedangkan Amerika ditolong oleh 15 buah negara secara direct untuk menyerang Iran. Sekarang sudah Iran ada bantuan Hezbollah dan juga Houthi, Lebanon dan Yaman. Sedangkan Amerika disokong oleh seluruh dunia. Moral ataupun tentera. Yang sokong secara 15 negara, termasuk NATO dan Kesatuan Eropah. Tetapi Iran keserangan. Sekarang sudah ada partner. Ada 3. Alhamdulillah, minggu lepas Iraq pula bersama. Alhamdulillah, minggu lepas juga Chechen ingin bersama. Rusia ingin bersama. Semakin banyak yang bersempati dengan Iran. Asalnya Iran keserangan. Amerika datang. Ini ialah senar yang gambar di atas pesawat mereka.
Berapa ramai? Mereka sedar bahawa mereka datang untuk Israel. Kita, rakyat Amerika, wang cukai rakyat Amerika, disciple, rakyat menderita dan digunakan peperangan. Tentera Israel disimpan. Di mana? Mereka simpan tentera mereka di Dubai. Di hotel yang mewah. Yang mati kita. Kenapa kita harus mati? Kenapa kita harus mati untuk Israel? Kata tentera Amerika yang sedang dibawa oleh Trump. Rupa-rupanya Amerika dijajah oleh Israel. Kata Israel, kamu pergi Amerika, kamu perang. Kami tak perang. Kami the chosen people. Kami bangsa yang Tuhan pilih. Kami jadi tuan. Kamu dah pergi lawan. Ya, betul. Kami bangsa yang terpilih. Yang harus mati kamu. Baru tentera Amerika sedar. Ini terbuka. Kamu harus mati. Bukan kami. Masuk saja dengan kapal terbesar pengangkut pesawat terbesar mereka, nama apa? Gerald Ford. Kena bedil di 17 penjuru. 17 penjuru. Buat pertama kali Trump akui kapal mereka undur balik. Roosevelt tak tahu sekat mana tapi tak tergelap. Kapal ini pahit tenggelam, tuan-tuan. Tapi bundur. Tentera ke mana? Ada tentera terjelap. Ini berita tak sampai di Malaysia. Apabila kapal telah diserang daripada 17 penjuru, dalam beberapa hari lepas, kita memang petik CNN takkan keluar. Ada yang ditangkap dan dicampak oleh tentera Iran masuk laut, mati dalam laut. Campak. Tangkap, campak. Tetapi tentera terbaik dan Tapos tak dicampak. Rahsia mereka harus diculik dulu. Yang lain, sama ada dia terjun atau dicampak oleh Iran. Tak guna ni tentera-tentera yang rendah ni. Campak laut. Ada. Tuan-tuan tengok dalam berita CB3. Tak ada. Yang tentera elit, Delta Force namanya. Kita tawan. Mungkin gambar AI, tapi berita sahih. Dan orang ini ada guna. Kita jaga dia dan ada guna untuk akan dapat. Mereka ditangkap. Rupa-rupanya penakut. Sebab mereka telah berbincang, kalau kita menentang Iran di Hormuz, kita akan mati semua. Kalau kita serah diri, ada cara kita hidup. Ada peluang lebih daripada kita menentang mereka. Lebih baik kita nyari diri. Sebab kita datang pun bukan untuk Israel. Kita dipaksa oleh presiden kita. Presiden kita dipaksa oleh Israel. Rupa-rupanya Amerika sebesar ini dijajah oleh Israel. Rakyat Jawa tahu, tentera Jawa faham. Lambat faham, kita ceramah bertahun-tahun lah. Dan ini ialah elit, tentera terbaik. Yang ditawan tentera terbaik, tak silap saya, seramai yang dia bunuh kanak-kanak. 176 lah yang ditangkap. Kisos. Amerika kata tak ada satu pun tentera kita yang ditangkap. Tak ada satu pun yang kurang. Ini dia, kami saya akan gambar. Kamu kenal? Saya petik dalam 8 orang saja. Senara yang Iran keluar beratus. Saya ambil 8 je. Yang top. Dengan nama-nama sekali. Dengan bahagian-bahagian sekali. Ini ialah Delta Force. Tentera terbaik dunia. Sekarang kata datang Malaysia, dia datang Malaysia juga. Ke Puspa Kuara, Puspa apa nama di Putrajaya kita. Apa kita. Dia datang untuk ajar tentera kita. Kena tangkap Kak Iran. Dia ingat kuat. Rupa-rupanya penakut. Selari. Dan sekarang, mengikut jurucakap Iran, mereka telah menangkap 50 orang. Yang 100 tadi 117. Kemudian, yang mati 2,000. Ini berita Iran.
Tuan-tuan nak percaya boleh, tak percaya tak apa. Saya tak percaya juga. Sebab ramai sangat. Yang dihantar hanyalah 6,000. Kalau 2,000 mati habislah. Sama ada benar atau tidak, saya tak pasti. Tapi berita Iran mengatakan 2,000 terbunuh. Ini dilaporkan oleh Indonesia. Indonesia ambil berita dari Iran dan siap mengatakan 2,000 yang mati hari pertama serangan. Barangkali ketika kapal Gerald Ford. Kapal Gerald Ford memang diserang. Daripada 17 arah. Dan Trump buat pertama kali akui kapal kita undur. Tak boleh pergi. Tak boleh ke depan lagi. Kita mesti undur. Strategi. Kata Iran. Bukan kalah. Strategi. Kita tunduk dulu. Iran kata benar. Kita akui. Ini pun tak salah. Dia tersalah tercakap. Orang tua dia tersalah. Kita kena serang 17 penjuru. Tepat dengan yang Iran sebut. Dia ulang sekali lagi. Sepatutnya dia sembunyi. Kita terpaksa undur. Ini perkataan dia. Kita kalah di Selah Hormuz. Tak boleh masuk. Jangan nak perang. Nak masuk tak boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adalah kamu pertolongan di atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu pertolongan di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya innallaha syadidul iqab, dan Allah Maha keras siksanya. Kita mesti berpihak. Tak boleh berkecuali. Antara yang zalim dan yang kena zalim, kita tak boleh berpihak pada yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada yang zalim. Nescaya kamu akan disambar neraka. Saya tanya tuan-tuan, di antara mereka dengan Iran, siapa yang zalim, siapa yang kena zalim? Yang serang mula-mula Iran, siapa dia? Amerika. Yang serang inilah zalim. Yang Allah kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada yang zalim. Fatamassakumun nar, kamu akan disambar api neraka. Tapi ramai yang menyokong barat. Yang masuk dalam Facebook saya, ramai yang sokong Amerika. Baru saya tahu orang Malaysia, Melayu sokong Amerika. Tak tahulah kalau nama dia Melayu, dia berapa-pura, tak tahulah. Tapi yang attack Facebook saya, menyokong Amerika. Mengatakan, Iran itu Syiah. Saya jawab dalam Facebook saya, yang kamu sama Amerika itu Sunni ke? Lari. Sedangkan Allah sebut kamu mesti bertolong-tolongan dalam kebenaran. Takwa, jangan sebaliknya. Antara zalim dan wal mazlum, zalim dan yang kena zalim, kita tak boleh berpihak kepada yang zalim. Jelas. Tak ada bayangan syak lagi. Sekarang 3 buah negara menyatakan sokongan pada Iran. Sebab mereka sedar Iran dizalimi. Siapa? Hizbullah, Lebanon, Houthi, Yaman, dan Iraq. Iraq membuat satu perusahaan yang sangat drastik. Satu lagi, Gaza ataupun Hamas. Jadi, Iran ada 4 kawan sekarang. Hamas, yang kedai-kedai ni. Yaman, Iraq yang kuat sikit. Dan Lebanon. Kita tengok Iraq. Iraq macam mana dia boleh tukar haluan. Sekarang, dalam 3-3 ni, Iran, Iraq, Hamas, Yaman, Hizbullah. Mereka membuat pakatan kita serang habis-habisan Israel. Mereka lakukan 2-3 hari lepas. Dan Israel hancur lebur. Termasuklah Ben Gurion. Kapal terbang mereka, lapangan terbang mereka yang terakhir tak boleh keluar lagi daripada udara. Sebab pakatan yang 5 ini melakukan sesuatu yang menggemparkan. Walaupun berita tak sampai pada kita, tetapi apa yang dilaporkan oleh berita bebas, mereka sedang mengganas. Iraq, ini pelik. Iraq menentang Iran 8 tahun. Sampai sekarang. Tiba-tiba dalam keadaan sekarang, mereka menyatakan kami sekarang baru sedar apa yang dirancang oleh Barat. Kami
resmi bergabung dengan Iran untuk melawan bos kami, Amerika. Ini dia pemimpin Irak. Inilah pakatan yang terakhir. Maksudnya Iran sekarang sudah ada 5 partner, 5 sokongan. Apa yang berlaku ialah Irak dan Iran 8 tahun berperang. Di belakangnya Amerika. Selepas kejatuhan Saddam Hussein, Amerika masuk merintah Irak melalui proksi. Dan sampai sekarang, mereka menyedari siapakah musuh sebenarnya. Di antara Iran dengan Barat, siapakah musuh sebenarnya. Dan mereka baru fikir. Jadi inilah yang dikatakan, berita disiar di mana-mana, Iran, Iraq, Hamas, Yaman, Hizbullah melancar serangan serentak besar-besaran dalam berbagai lepas. Akibatnya, tentera Israel lumpuh di selatan Lebanon. Ini ialah perbandingan sebelum peperangan berlaku antara Hizbullah dengan Israel. Nampaknya seimbang. Bila perangan bermula, disokong oleh Yaman, maka keadaan terbalik. Yaman mengatakan bahawa sekiranya Amerika masih menyerang kami tutup satu lagi selat. Yang saya sebutkan tadi, selat Bab Al-Mandeb. Yang tutup Hormuz pun dunia sudah lelah. Sudah semput. Tutup yang ini, tuan-tuan, tak tahulah apa yang dia. Kami akan tutup dalam hari-hari terdekat. Kami bagi warning terakhir. Kami akan tutup Laut Merah yang mengendalikan sekitar 20% minyak dunia. Kalaulah Hormuz 20%, ini 20%, 40%. 40% lumpuh dunia, tuan-tuan. Lumpuh. Dan ini berita yang saya sebut tadi. Sekarang Chechnya tak boleh benar, tak boleh jadi. Hanya 5 negara yang bersama dengan Iran, biar kami. Kami volunteer, kami tunggu arahan kebenaran daripada Presiden Putin. Kami ingin menyertai Iran. Kami dengan Iran satu trik. Janggut sama. Kami tentera jantan sebenarnya. Kami tentera jantan. Amerika semua tentera betina. Tak ada janggut. Pondan. Bukan saya kata ya, memang saya. Ni, orang berjanggut ni. Cecet. Bangsa yang tak pernah mengaku kalah. Rusia pun tak berani, tak boleh tawan dia. Peperangan dengan Rusia sebelum ini, maksud saya, berpuluh tahun, tapi dia tak pernah sender. Akhir sekali Putin buat partner, tak boleh lawan. Yang ini datang untuk berperang tentang Amerika. Biar kami bertepan dengan Amerika. Amerika semua pondan. Biar kami dengan Iran. Kami satu trik, satu sifat. Dan Presiden Putin memberi sokongan. Iran sebenarnya dah lama tempah S-500 ni. Pertahanan terbaik dunia di sebelah timur. Amerika dakwa dia HIMARS. Amerika mendakwa pertahanan mereka HIMARS namanya. HIMMERS. Tetapi Rusia mengatakan pertahanan terbaik dunia adalah S-500. Ditempah oleh Iran berpuluh tahun lepas. Belasan tahun. Tak pernah sampai ke Iran. Sekarang sampai. Rusia mengetahui apabila jatuh Iran, dia juga ada akibat. Jadi, dia telah berikan senjata setelah sampai ke Iran dalam beberapa hari lepas, dan Iran semakin kuat dalam sokongan ini. Apalagi apabila disebutkan, berita ini semalam saya petik, Putin mengatakan bahawa negara Eropah NATO yang bersama Amerika menentang Iran akan disekat minyak. Sebab baik Eropah datang pada Rusia. Dalam peperangan Ukraine lepas, kekalahan yang dialami oleh NATO dan Eropah, kesatuan Eropah, tak tahu, Eropah NATO telah kalah dengan Rusia disebabkan minyak. Sebabkan gas yang ditutup oleh Rusia menggelepar Eropah. Sekarang kami akan ulang sekali. Sekiranya Eropah yang bersama dengan Amerika untuk menyerang Iran, kami akan tutup. Itu sebab Perancis tarik diri, Spanyol tarik diri daripada Amerika, dan satu demi satu negara Eropah menarik diri sebab takut disekat
gas oleh Rusia. Itu sebenarnya. Dalam konteks ini, Hizbullah menunjukkan tarik. Hizbullah sebenarnya senjata Iran. Yaman sebenarnya senjata Iran. Dan Hizbullah mula-mula sekali menyatakan bahawa dalam masa peperangan yang berlaku di antara Hizbullah dengan Israel, 114 Merkava kereta kebal telah dihancurkan. Mereka mengatakan satu pun tak boleh hancur. Hancur di Gaza, hancur di Lebanon. Ini berita yang saya petik daripada sumber bukan Amerika. Berita ada kat atas tu. Kemudian disiarkan saya langsung oleh Iran bagaimanakah kereta Merkava jatuh, pecah hancur satu persatu. Kita tak ada Merkava ya. Ini pertahanan kereta terbaik dunia. Tetapi telah hancur 114 dalam masa hampir 1 bulan. Dan Hizbullah menggunakan senjata ini. Kata Iran ini senjata expired. Kami belum bagi lagi senjata sebenar. Guna expired dulu. Yang kami buat 30 tahun lepas. Apa benda tuan? Tuan dah tahu. Ini 30 tahun lepas yang kami buat. Habiskan dulu yang expired. Rupa-rupanya Iran tak guna yang baru lagi. Kecuali beberapa accident, beberapa serangan yang sangat penting. Ini ialah data dalam masa 15 hari tadi yang terkini. Sebulan, ini data dalam 15 hari pertama. 7 Israel yang telah terbunuh dan yang luka 48 orang. Ini data 2 minggu lepas. Data semalam 200 yang terbunuh dalam serangan yang dilakukan di selatan Lebanon. Ini datang daripada berita resmi Iran. Islamic Force, ini berita Iran. Tuan-tuan jangan tengok CNN. Barangkali Iran juga ada propaganda, tetapi sekurang-kurangnya kita lebih percaya. 200 tentera Israel mati semalam diserang oleh, walaupun ada 2 minggu, hanyalah 7 orang. Tapi semalam satu keputusan yang memeranjakan. Dalam satu serangan 200 tentera mati, tuan bukan sikit. Dan berita daripada Iran, sama ada propaganda ataupun benar, saya tak pasti. Seluruh batalion Israel menyerah diri di selatan Lebanon. Ini berita Iran. Kalau benar, maknanya lumpuh Israel di Lebanon. Buktinya Jeneral Amerika menangis. Katanya antara yang mati tak anak dia. Sayang anak dia. Dialah yang menyerang Gaza. Dialah yang menyerang Gaza yang menyebabkan 70,000 lebih umat Islam. Antaranya belasan ribu kanak-kanak. Rupa-rupanya bila anak dia terkorban, dibunuh, dia pesayang anak. Ini ialah General Y. Wolanski yang memimpin tentera IDF di Lebanon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya wa la tunsurun. Jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang yang zalim. Nescaya kamu akan disambar api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan tidak ada selain daripada Allah menjadi pelindung kamu, tsumma la tunsurun, kemudian kamu tidak akan ditolong lagi. Sekali lagi salah saya yang sama. Antara Amerika yang menyerang negara berdaulat yang lain. Ini senarai. Selepas peperangan dunia yang kedua, ini senarai yang diserang oleh Amerika. Zalim atau tidak? Banding dengan Iran, yang rekod mereka tak pernah menyerang negara lain. Kita boleh jelas ini yang zalim. Dan Allah pesan, wala tarkanu ila alladzina zalamu. Jangan kamu cenderung. Takanu ini menghampiri. Rapat dengan mereka. Cenderung pada mereka. Ila alladzina zalamu. Orang yang zalim. Fatamassak an-nar. Lalu kamu disambar api neraka. Antara Iran dengan Amerika, yang zalim ialah Amerika. Yang kena zalim Iran. Bukan masalah Syiah. Masalah zalim dan yang menzalimi. Jangan bikin Syiah. Dalam konteks peperangan inilah zalim dan yang mazlum. Tak boleh faham lagi.
tuan-tuan. Tetapi negara Sunni kita, dia lebih cenderung kepada mereka. Sebelum peperangan, Qatar memberi 240 bilion kepada Trump untuk membeli senjata untuk hancurkan Gaza dan Iraq. UAE memberi 600 bilion US dollar ni, tukarkan Malaysia lagi banyak. Saudi bagi 1.3 trilion. Wala tarkanu ila alladzina zalamu fataqamu nar. Jangan kamu cenderung pada yang zalim, nescaya kamu disambar api neraka. Bukan masalah Sunni, masalah cenderung kepada zalim, tak kira siapa. Ayat Allah. Kita flashback ke belakang. Peperangan bermula pada 8 Februari lepas. 8 Februari, matlamat peperangan ialah Amerika ingin sedut minyak. Israel ingin perluaskan Greater Israel, Israel Raya, dan ingin menjadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan. Jerusalem ialah tempat Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. Siapa yang zalim, siapa yang kena zalim? Jelas, tak jelas lagi orang Malaysia yang masuk Facebook saya menunjukkan kita harus tentang Iran. Bukan masalah Syiah, masalah kena zalim. Masalah al-mazlum. Hasil apabila serangan balas Iran, ini hasilnya. Dubai Airport, Abu Dhabi, close. Qatar, close. Kuwait, close. Dan 10 military base yang berada di negara Sunni dihancurkan Malaysia, Iran. Baru dunia bangkit, kenapa kamu serang negara Islam? Saudi mengatakan, Islam tak serang Islam. Kalau kamu Islam, Iran, kenapa kamu serang kami? Kami tak serang anda, wahai saudara. Mereka yang ada di bawah hidung anda itulah yang kami serang. Apa kamu kata tadi, kata Iran? Islam tak serang Iran. Islam tak serang negara Islam. Yang Saudi serang Yaman dalam masa 13 tahun itu siapa? Kena sepejik pula. Yang Iran, yang Yaman, negara paling miskin dunia, diserang oleh gabungan Saudi yang paling kaya dunia, dengan Amerika yang negara yang paling besar tentera, menghancurkan negara yang paling miskin. Selama 13 tahun. Siapa dia kata? Menteri Luar Iran. Bukan saya kata. Dan yang kami serang, bukan kami serang anda, wahai saudara Sunni. Sunni dan Syi'in. Bagi Amerika tak ada beza. Sama ada Sunni dulu yang hancur ataupun Syi'in dulu yang hancur, bagi mereka tak penting. Yang penting Islam pun dihapuskan. Sebelum Syiah hancur, mereka gunakan Sunni. Mereka juga boleh gunakan Syiah untuk hancurkan Sunni. Yang akhirnya kita semua akan dihapuskan oleh mereka. Apakah tidak sedar? Gambar berulang, tentera ditahan sekali lagi. Alpha Force, Delta Force sekali lagi. Tadi yang tahan di laut, Delta Force. Yang tahan di darat, ditahan di Kuwait, di Qatar, Delta Force. Mana tentera Israel? Tentera Israel duduk di hotel. Hotel mana? Dubai. Tunggu. Yang kita datang kata tentera yang ditangkap, berjuang untuk Israel. Israel duduk senang-senang di hotel. Rupa-rupanya tentera Israel berkumpul di Dubai. Hotel yang tinggi-tinggi kat Dubai, tuan-tuan. Tentera mereka baru sedar. Menangis. Kami baru sedar bahawa tentera Israel tidak bersama kami. Sebenarnya kami datang untuk bela Israel. Amerika telah mengisytiharkan military base mereka di Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Iraq, Jordan, Syria telah ditarik. Tak ada lagi. Base mereka hancur, dibedil oleh Iraq. Tentera pergi ke mana? Ke mana? Tentera masuk. Sekarang tentera penuh di negara Sunni. Mereka menjadi orang awam. Di hotel-hotel penuh dengan tentera ini.
Kata Iran, tunggu, satu demi satu hotel kami akan bedil. Ingat, wahai Dubai, serahkan tentera Amerika, tentera Israel yang berlindung di hotel anda. Kalau tidak, dengan anda sekali kena. Bukan untuk anda, tapi untuk tentera Israel. Iran bagi warning. Dubai, serahkan tentera Israel. Kalau tidak, kami akan serang. Dan Dubai macam biasa, memberikan bantuan kepada mereka untuk pertahankan mereka. Maka yang ditahan bertambah. Ditawan oleh Iran ratusan tentera daripada seluruh kawasan yang lari daripada medan perang sebab kekalahan mereka. Mereka telah keluar daripada kawasan tersebut. Dan ada 2 lokasi yang dikenal pasti di UAE yang terdapat 500 tentera US dibedil oleh Iran. Selesai 500. Ini dia, hotel Dubai. Ini hotel yang didiami oleh tentera Israel. Dan kerana inilah seluruh negara Arab condemn Iran, kenapa serang negara Islam? Kami dah beritahu, hotel ini ialah hotel yang didiami oleh tentera Israel. Dan mereka menggunakan drone kamikaze. Dan itulah yang kita terima berita dalam beberapa hari lepas. Maksudnya, hotel demi satu hotel, strategi apapun, intelijen Iran dibantu oleh intelijen Rusia. Rusia yang membantukan lokasi tempat persembunyian ini. Mereka dapat detect daripada alat-alat elektronik yang dipakai oleh tentera ini. Tujuanlah Amerika ingin kontak untuk detect tentera mereka. Kalaulah pengetahuan dan sebagainya. Tetapi digunakan oleh Rusia untuk detect di manakah tentera Israel berada. Pakai elektronik lebih bahaya daripada tak pakai. Tuan-tuan, inilah menyebabkan Iran sasar setiap penempatan yang tentera yang lari daripada base yang telah ditutup. Negara Arab baru bangkit. Ini Sunni kita. Ini Sunni. Kitalah. Kita Sunni kan. 12 negara Sunni bangkit menentang Iran kerana menyerang negara jiran. Tadi yang Amerika serang Iran, kenapa kamu tak condemn? Selama 2 tahun, Israel serang Gaza, kenapa kamu tak condemn? Sampai dia kata, Iran kata bukan saya. Ini Sunni. Ini Sunni yang bakal masuk syurga. Baru dia condemn Iran apabila Iran menentang Al-Yahud wa Nasara negara mereka. Bahrain diserang betul-betul oleh Iran, bukan Bahrainnya tapi tentera Amerika yang berselindung. Saudi apabila base militeri Amerika hancur di Riyadh, dia tawar lagi Taif. Kami bagi Taif satu lagi. Namanya ialah King Fahad. Saya berbalik ke Taif, tuan-tuan. Saya pergi ke umrah, tengok memang ada base Amerika di situ. Dan sekarang resmi menjadi base tentera Amerika di Saudi ialah di Taif. Sebab di base Sultan telah hancur. Berpindah ke sini. Saudi memberi ruang kepada Amerika untuk hancurkan Iran. Sebab dia Syiah, kata Saudi. Dia bersama mereka. Inilah yang kita lihat. Sekarang mereka lah yang sebenarnya di balik serangan Amerika atas Iran, antaranya lah disebabkan oleh MBS. US serang tentera Amerika di Saudi base, iaitu di base Sultan. Sultan namanya, tak salah ya. Betul. Prince Sultan Abbas di Riyadh. 27 Mac yang lepas lumpuh Abbas ini dengan kapal terbang yang terbaik. Hancur lebur. Termasuk radar yang paling mahal di dunia berada di sini. Radar bergerak. Saya ingat radarnya tetap. Rupa-rupanya kapal terbang bawa radar. Pun hancur. Namanya ialah Sultan
Prince Sultan Air Base, Riyadh. Ini dia gambar yang disiarkan oleh Iran, yang menghancurkan KC-135. Dan ini sangat mahal harga. Ini juga kerusakan yang menyebabkan dia panggil flying radar, command center, yang hanya Amerika Saudi yang punya. Ini yang asal sebelum hancurnya, itu rupa dia. Dia bergerak dan sebelah kanan ia telah hancur. Semua ini berada di Prince Sultan Air Base di Saudi. Sekarang betulkah kau Taif? Saya rasa Taif tidak sebesar base ini. Ini dia gambar-gambar yang telah hancur. Ini sebelah hancur. Disiarkan oleh Iran. Inilah antaranya E-3G Centric AWACS aircraft yang telah dihancurkan. Ini gambar sebelum hancur. Sebab Rusia yang bagi data ini. Rusia yang bagi lokasi dengan tepat. Tak lari 1 inci pun. Ini airbase yang diberikan oleh Rusia. Rupa-rupanya Rusia di belakang Iran sekarang. Direct. Bukan lagi proxy. Direct. Cuma tentera Rusia tak sampai lagi. Tapi tentera Chechen bakal sampai. Sebahagian dari Rusia akan menghantar tentera Chechen. Lihat bagaimanakah arus peperangan. Sekarang sedang ready untuk sampai ke Iran. Walaupun ini gambar yang kartun, Iran, walaupun Saudi menolong segala-gala dengan harapan Amerika pertahankan Saudi, Presiden Trump masih mempersendal-sendalkan Saudi. Dia panggil prince-nya sebagai Johnny. Tak dengar? Come here Johnny. Stand up Johnny. Apa yang berlaku ialah kesemunahan yang berbagai dalam airport yang bersama dengan Amerika di sekitar negara Iran. Ini kisah di Kuwait. Ini komandan mereka yang menjadi air defense. Suruh tembak kapal terbang Iran. Dia pergi tembak kapal terbang sendiri. Kemudian Iran serang, tunjuk gambar dia. Ini dia sebab mata dia macam tu. Jangan hina mata dia. Tapi dia tembak kapal dia sendiri. 2 jet dia tembak. Tak ada pasal-pasal. Dia tembak kapal dia sendiri. Tak pernah pegang. Bagi senjata tembak. Yalah, ada kapal terbang tembak. Tembak kapal sendiri. Dan gambar ini disiarkan Iran. Dia nak peli. Tapi jangan peli mata dia. Qatar melihat nasibnya. Sebelum kena serang, kita angkat bendera putih. Jangan lawan. Nasib kawan lain semua negara kita, serang Sunni, military base hancur. Kita angkat bendera. Benar. Qatar selamat. Sebab kami bertukar arah. Percaya tak percaya, itu kemudian. Kami sekarang faham. Sebab sejarah kami hanyalah berapa puluh tahun. Sejarah Iran sudah 30 tahun. Sejak sebelum Islam, namanya Parsi. Di situlah ulama-ulama, itulah ilmuwan selepas Islam, dan sebelum Islam ialah negara yang terbesar, empire terbesar dunia, bersama Rom. Selepas Islam, di situlah munculnya ulama-ulama besar dunia. Ulama-ulama Islam, saintis-saintis Muslim yang kita belajar dalam sejarah, semua muncul daripada Iran. Maksud saya Parsi. Parsi ketika itu sampai ke Rusia. Lihatlah Al-Razmi, Ibn Sina, Al-Kashi, dan sebut saja At-Tusi, Qadizadeh, Olobe, itu semua saintis kita agung. Yang dirujuk di barat oleh Newton. Newton menyalin daripada Qadizadeh. Itu sebab Newton mengatakan, if I can see further because I'm standing on giant shoulder. Kalau saya dapat tulis buku fizik ini, namanya Principia Philosophia Mathematica Naturalis. Nama buku asal dia tadi. Dia salin daripada Qadizadeh. Qadizadeh tak sebut. Tapi dunia menyanjung. Newton mengatakan, kalau saya tulis banyak, saya tiru orang Islam. Semuanya datang daripada Parsi. Ulama kita, kata Qatar, sebutlah Imam Ghazali, Imam Bukhari,
Imam Muslim, At-Tirmizi, Nasai, semua daripada Parsi. Mana ada orang Arab? Semua orang Parsi, ulama kita Parsi, saintis kita Parsi. Sekarang kita nak lawan dia. Kata-kata. Sekarang kita nak lawan dia. Sejarah dia 30 tahun. Mereka tak belajar sejarah ini. Mereka muncul pada 1735 ataupun 80. Baru 300 tahun sejarah Amerika. Sejarah Iran libut 3000 tahun. Kamu nak lawan? Kata kota lebih baik kita surrender. Kita bersama, if we cannot beat, join them. If cannot beat, join them. Dan Qatar ubahlah. Qatar ubahlah dan bersama dengan Amerika. Mesir yang bersama dengan Israel juga tunjuk perubahan. Dia menerima bantuan berbilion daripada Israel Amerika untuk tutup Rafah. Rupa-rupanya yang tutup Rafah bukan Israel, Mesir. Yang mematikan umat Islam di Gaza. Menghalang kemasukan bantuan. Ialah Mesir. Bukan rakyat, tuan-tuan, kerajaan. Rakyat bersama dengan perjuangan Palestin, Gaza. Tetapi, rupa-rupanya kerajaan dengan rakyat tak sama. Sekarang, ya, kami bersama Iran. Berpura-pura. Sebab Amerika nak jatuh. Kapal mana nak tenggelam, kita lari. Yang sebenarnya Iran lawan 15 buah negara pada asalnya, sekarang telah lari. Satu demi satu. Sekarang 28 hari. Bukan ini 3 hari lepas. Hari ini 32 hari. Peperangan yang telah berlaku 32 hari, masa sudah habis. Iran menunjukkan misal yang bukan seketul. Dalam misal ada misal. Ini dialah yang menyebabkan sistem pertahanan udara Israel semua kolaps. Sebab dia didesain untuk satu datang, misal, roket. Tetapi yang datang beratus. Satu misal dalam tu pecah, berpuluh-puluh, beratus-ratus. Dan sistem Iron tak dapat memilih yang mana satu. Akhirnya dilepas semua. 80% daripada peluru ini masuk direct ke sasaran. Hanya yang dapat ditapis 20%. Barangkali. Akibatnya itu. 80% masuk direct ke sasaran. Yang dapat ditahan oleh Iron Dome hanya 20%. Sebab Iron Dome direka design untuk satu-satu. Kalau RAM banyak seperti ini, dia tak dapat pilih. Tak tahu yang mana yang perlu didahulukan. Dan akibatnya, Tel Aviv hancur lebur. Bukan kita kata, ia ni kata. Tokoh ini mengatakan, saya ada kawan di Tel Aviv sama seperti Gaza. Dan tak boleh didiam lagi. Minyak di Haifa, tempat simpanan minyak Amerika terbesar di Israel telah hancur. Kemudian, tempat-tempat strategik, satellite station, satu persatu hancur. Dan yang akhir sekali, semua sistem langit, 3 lapis pertahanan langit, Israel, Iron Dome, David Sling, HIMARS, dan satu lagi, apa dia saya lupa. Semua telah dimalfunctionkan oleh Iran. Maka langit Israel terbuka luas untuk masuk bila masa tanpa ada sebarang perlindungan. Ini sebab Amerika menyerah diri. Hari ini Amerika menyerah diri. 31 Mac istiharap menyerah diri. Asalkan berhenti perang, tak tutup, tak buka selat Hormuz pun tak apa. Amerika telah didesak oleh rakyatnya sendiri. Parlimennya sendiri, Kongres mendesak supaya berhenti peperangan sekarang. Amerika telah kalah hari ini. Dan kemusnahannya satu persatu saya tak sempat untuk menyeraikannya. Dengan cepat kita lihat Raymond Air Base hancur, Navatim Air Base telah hancur. Tempat Navatim ialah tempat simpanan F-35. Satu F-35 berapa harga? Dan ini ialah tempat simpanan dihancurkan oleh Iran melalui teknologi Rusia. Rusia ia pinpointkan di manakah lokasi strategik peperangan Israel. Dan apa yang berlaku inilah senarai yang telah saya sebut awal tadi. 56 General Israel telah terbunuh.
Yang mereka sebut tak ada seorang pun mati. Yang matilah tentera biasa. Dan Air Force mereka 1,000 lebih yang mati. Ini senarai yang diberikan oleh resmi. Iran yang keluarkan yang berita ini. Iran military yang keluarkan statistik ini. Ini sahih. Dan lain-lain tuan lihat berapa ramaikah yang lain. Termasuklah Mossad yang ditangkap dan dibunuh. Mayat bersusun-susun yang dinafikan oleh mereka, yang mereka sedang mengemukakan mayat yang banyak. Ini yang saya sebutkan tadi, Iran mengatakan kami siapkan 12 komando anda yang terbunuh. Ini yang merancang peperangan ke atas Iran. Ke-12 ini 12 mati. Tepat kata Iran, qisas. Dan kami laksanakan qisas sebab hari pertama Amerika serang kami, 12 jeneral kami mati, kami balas 12. Qisas wa fil qisasi hayatun ya ulal bab. Dalam qisas ada kehidupan. Kamu bunuh 12 jeneral kami balas exactly 12. Tak lebih seorang pun. Yang merancang peperangan telah hilang semua. Termasuk ketua masa. Kamu bunuh pemimpin kami, ya. Dan kami bunuh pemimpin kamu, satu demi satu. Kami bilang satu demi satu. Kamu bunuh juru kejar kami, Abu Maidah. Kami bunuh juru kamu, Jonathan. Ini juru cakap Israel. Kamu bunuh Abu Maidah, kami bunuh juga kamu. Exactly. Satu demi satu. Kami qisas, kami tak melampau. Sebanyak mana kamu serang kami, sebanyak itulah kami serang kamu. Ini yang menyerang sekolah Iran yang anak-anak perempuan kecil. 2 pilot ini yang menyerang. Kami bunuh, esok dia mati esok. 2 hari lepas mati. Iran kata esok kami akan bunuh kamu. Mati. Tepat. Sebab intelijen Rusia sangat hebat, tuan-tuan. Semua pertolongan Rusia. Dia dapat pinpoint 2 pilot daripada yang lain. 2 pilot yang membunuh anak-anak perempuan dalam serangan pertama telah terbunuh 2 hari lepas. Walakum biqisas hayatun ya ulul bab. Dalam qisas ada kehidupan. Lan lakum tatakun, mudahan kamu takwa. Masa semakin habis. Di Navatim F-35 hancur lebur. Hari ini Amerika isytiharkan Saudi boleh dapat 1 F-35. Betapa besarnya nilai F-35 hancur di Navatim, Saudi baru dapat F-35 hari ini. Dan Iran juga musnahkan target-target yang penting. Ini antaranya Ben Gurion, dia sebut awal tadi. Dan juga chemical. Dan yang akhir sekali ialah nuclear town. Iaitu di mana? Tak tahu di mana? Ialah pusat nuklear. Israel telah terkena serangan Iran melalui pertolongan Rusia, maka leakinglah gas menyebabkan ribuan yang terbunuh. Bukan sahaja Israel. Negara Arab juga tidak selamat. Tetapi mengikut di mana yang dihancurkan, bukan dihancurkan, hanya sekadar untuk memperingati Israel bahawa kami boleh hancurkan. Kalau hancur ini sama lebih dahsyat ribuan kali daripada Hiroshima dan Nagasaki. Dan kita ingat Presiden Kennedy dibunuh sebab logik ini. Presiden Kennedy menghalang pembinaan di mana. Tetapi dia dibunuh sebelum perkara itu sempat dilaksanakan. Dan tuan-tuan, inilah di antara catatan lain yang saya tak ada masa untuk menyentuhnya. Maka akhir sekali Amerika menyerang Universiti Tehran. Universiti Sains and Teknologi Tehran diserang. 2 buah Universiti Teknologi diserang. Kami akan lakukan qisas, kata Iran. 2 buah hari lepas. Kami bagi tempoh 1 hari saja sampai 31 Mac, iaitu sekarang. Sebab kita 1 April, Amerika 31 Mac. Kami bagi 12 malam 31 Mac supaya anda minta maaf di atas serangan ini. Gagal minta maaf, kami akan hancurkan universiti-universiti Amerika di kawasan Timur Tengah.
pukul 12 tengah pukul 12. 30 Mac, bukan 31, 30 Mac. Kami senarai. Ini senarai universiti Israel dan Amerika di Timur Tengah, di Qatar, UAE, Lebanon, Jordan, Kuwait, Iraq. 2 daripada ini kami akan hancurkan. 2 daripada ini kami hancurkan. Yang mana kamu tengok esok. Hari ini maksudnya. Banyak sangat kami buat shortlisted. Listed. Semalam keluar shortlisted. Ini shortlisted. Lebih kecil sedikit. Di Qatar, UAE, Lebanon, Iraq, Kuwait, Jordan. Hanya 6 daripada babanya ni kami shortlisted. 2 daripada ini akan hancur hari ini. Hari ini. Kisos. 2 universiti kami akan hancur. Tak lebih. Betapa etika perang Iran. Tuan-tuan, pukul 2 yang telah melepasi masa. Saya berhenti di sini. Minta maaf banyak-banyak dan apabila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.